Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kali ini saya ingin berkongsi secara ringkas 3 buku yang saya cadangkan untuk dibaca pada tahun ini. 3 buku ini merupakan antara buku favorit saya dan telah sedikit sebanyak membantu untuk perubahan diri saya sendiri. Ramai di antara kita yang sering memberi alasan tidak ada masa untuk membaca. Tetapi sebenarnya kita ada banyak pilihan medium bacaan yang boleh disesuaikan dengan lifestyle masing-masing, seperti e-books dan audiobooks. Audiobooks boleh dikatakan game changer ataupun time saver jika kita tidak punya banyak masa untuk memegang buku secara fizikal. Contohnya platform Audible dan banyak lagi. Saranan saya ialah cuba optimumkan masa untuk membaca mengikut medium bacaan pilihan masing-masing. Jika anda berminat untuk mendengar 3 buku wajib baca pada tahun 2020, teruskan menonton. Baiklah, saya akan mulakan dengan sebuah buku yang bertajuk Never Eat Alone yang ditulis oleh Keith Ferrazzi, salah sebuah buku terlaris di dunia. Saya tidak akan berkongsi keseluruhan buku ini tetapi akan memilih poin-poin yang saya rasa sesuai untuk semua boleh menggerakkan kita untuk membaca buku ini. Satu perkara yang kita boleh belajar dari buku ini ialah kita hendaklah sentiasa memberi nilai dalam setiap perhubungan kita. Give value first, and that is the power of networking. Kunci kejayaan selain ilmu pengetahuan ialah ianya juga bergantung kepada siapa yang kita kenal. Saya ingin kaitkan bab nilai ini dengan budaya memberi dalam masyarakat kita. Ibarat peribahasa yang menyebut tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Boleh jadi juga di musim pandemik COVID-19 ini kita lihat sekeliling kita dan peka dengan masyarakat yang mungkin memerlukan bantuan kita. Budaya memberi ini terpakai dalam semua aspek kehidupan, termasuk ketika mengendalikan platform sosial media kita. Contohnya Instagram, Facebook, Twitter atau YouTube. Yang penting, bina kepercayaan di alam maya dengan followers atau friends kita. Pastikan konten kita adalah yang memberi manfaat. Apabila ada kepercayaan, mudah untuk kita bina hubungan dan networking yang lebih baik. Dalam buku ini ada menyebut, don't even expect people to give back. Jika kita tidak mengharap balasan, ketika kita memberi, kita tidak akan rasa kecewa jika orang tidak membalas nilai yang kita beri tadi. Jangan ada harapan tertentu kerana kadang-kadang nilai tersebut akan datang dari orang yang lain atau sumber yang lain. Teruskan kekal menjadi lifestyle kita secara konsisten. Memberi dan terus memberi dan baru menerima. It's all because we care. Buku kedua bertajuk Ikigai, Live a Happy and Long Life the Japanese Way. Buku ini ditulis oleh Ken Mogi berkaitan falsafah orang Jepun dalam usaha mereka mencapai usia panjang dan bahagia. Disebut dalam buku ini, Ikigai merupakan the reason to get up every morning. Buku ini ada memberi contoh orang yang ingin mencapai ikigai dalam hidup mereka. Contohnya, seorang chef sushi di restoran Jepun yang sangat terkenal dikenali sebagai Jiro Uno. Restoran sushi ini dikatakan yang terbaik di dunia. Kisah Jiro Uno ini ada ditayangkan dalam satu dokumentari di Netflix bertajuk Jiro Dreams of Sushi. Kebetulan saya ada menontonnya selepas membaca buku ini. Apabila kita mendengar restoran terbaik di dunia, mungkin yang terlintas adalah restoran 5 bintang dengan interior mewah dan boleh memuat ramai pengunjung. Tapi sebenarnya, restoran ini hanya memuat 10 tempat duduk sahaja. Lokasinya di Ginza, Jepun. Kisah bagaimana Jiro begitu taksub dengan sesuatu kerja yang dia sedang laksanakan dan sanggup menghabiskan masa hanya untuk berulang kali sempurnakan penghasilan sushi yang tepat pada rasa dan kualiti. Contohnya, nasi untuk sushi pun diukur satu persatu agar saiznya sama. Ketika dokumentari ini dibuat, Jiro berumur 85 tahun dan pada beliau setiap hari ialah hari untuk memperbaiki diri. Pada saya, buku dan dokumentari tentang Ikigai dan Jiro ini wajib dibaca dan ditonton.
Ianya tentang disiplin diri, ritual seharian dan energi kita pada sesuatu yang sedang kita lakukan. Ibarat kata Jiro Uno, you must fall in love with what you do. Buku ketiga dan yang terakhir ialah sebuah novel yang bertajuk The Alchemist oleh Paulo Coelho. Buku ini asalnya dalam bahasa Portugis dan ianya telah diterbitkan dalam bahasa Inggeris pada tahun 1993. Poin utama dari buku ini ialah tentang semangat untuk mencapai cita-cita kita walaupun mustahil pada mata orang lain. Kisah si penggembala bernama Santiago yang mengelilingi dunia mencari kekayaan yang setiap manusia inginkan. Macam-macam peristiwa yang Santiago alami hinggalah dia berjumpa The Alchemist di tengah-tengah padang pasir. Terdapat banyak pengajaran yang kita boleh garap daripada cerita Alchemist ini. Ianya tentang cita-cita dan rintangan yang perlu seseorang lalui demi mencapai impian hidupnya. Setiap pengalaman yang kita lalui amatlah berharga kerana dengan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih berilmu dan matang untuk menghadapi kehidupan seterusnya. Jadi, adakah Santiago berjaya memenuhi impiannya mengembara seluruh dunia mencari kekayaan? Saya kongsi salah satu famous quote dari buku ini. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Sekian dulu perkongsian dari saya dan saya harap sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua yang sudi mendengar. Terima kasih dan jumpa lagi dalam siri yang lain. InsyaAllah.